Selangor kekal merekodkan pendaftaran tertinggi sistem pangkalan data utama padu. Setakat semalam, hampir 250,000 sudah berbuat demikian. Pembukaan kaunter padu antara faktor utama mempermudah pendaftaran. Laporan Samsia Samsi. Sudahkah anda mendaftar untuk sistem pangkalan data utama atau lebih dikenali sebagai padu? Jika belum, jom ikut saya. Menjadi premis pemudah cara 30 pusat ekonomi digital PEDI di 9 daerah di Selangor bagi pendaftaran padu. 20 unit komputer disediakan di setiap PEDI terlibat bagi mempermudah urusan. Alhamdulillah, kat sini pun ramailah dia punya pekerja-pekerja. Bagus bagi saya lah. Dan memang baguslah, kan? Mudah dia ajarkan kita macam mana, apa yang dia nak, cakap ajalah. Cakap yang betul-betul lah. Nanti tak lulus, tak dapat duit. Saya memang guna pada telefon tapi memang susah nak masuk. Dah 10 kali pun dia memang tak boleh masuk. So saya pun cari tempat yang mana memudahkan, so saya pun datang sini. Kita di pihak MCMC memang sedaya upaya untuk membantu pihak Jabatan Perangkaan ataupun DOSEM dalam memudahkan usaha-usaha untuk mendaftarkan atau mengemaskini padu kepada rakyat jelata. Sebenarnya kita memang menggalakkan semua rakyat menggunakan mendaftar secara kendirilah melalui sistem atas talian yang kita di talian www.padu.gov.my. Tapi sekiranya ada masalah, memang kita sediakan kaunter-kaunter ni khusus untuk warga emas, khusus untuk orang-orang yang tidak mempunyai handphone dan sebagainya, internet sebagainya, boleh datang ke kaunter-kaunter yang disediakan. Kerana di sini kita akan bantu untuk melaksanakan proses tersebut. Selain PEDI, kaunter padu turut dibuka antaranya di bangunan Darul Ehsan, Pejabat Daerah dan Tanah serta Balai Majlis Pengurusan Komuniti Kampung dan Masjid. Sebelum ni memang akak tak ada pernah datang ke telefon apa-apa. Cuma akak dapat tahu dia kata suruh datang ke pejabat tanah ni. Akak terus datang sini lah. Dia tak ada susah pun daftar dia sebab dia orang yang uruskan semua dalam online. Jadi kita datang untuk bagi nama, alamat semua sekejap je, tak lama. Memang tak lama. Jadi mudahlah bagi akak pun mudah, bagi kerja dia orang mudah sekali. Bagi mencapai sasaran 4.9 juta penduduk di Selangor mendaftar padu, Jabatan Perangkaan merancang untuk membuka lebih 50 kaunter di 48 PEDI. Juga di 9 pusat maklumat rakyat dan pusat transformasi bandar. Turut dilaksana hebahan di media sosial dan menjalin kerjasama dengan agensi kerajaan. Bagi anda yang masih belum mendaftar padu, segera mendaftar supaya anda tidak tercicir dari menerima bantuan dan subsidi yang disediakan oleh kerajaan. Dan kepada anda yang sudah mendaftar padu, sebarkan maklumat ini kepada semua. Bantu komuniti dan jangan biarkan mereka ketinggalan. Samsia Samsi, RTM. Padu awal yang bertujuan tingkatkan jumlah pendaftaran dalam sistem pangkalan data utama padu akan diadakan secara berkala. Ia membabitkan pembukaan lebih 1,000 kaunter di pelbagai lokasi seluruh negara. Ini termasuk Pusat Ekonomi Digital PEDI dan Pusat Transformasi Bandar UTC. Petugas DOSEM di setiap kaunter akan beri penerangan dan bantu proses pendaftaran padu. Yang menjadi lumrah biasa orang Malaysia ni, dia suka juga ada personal touch lah, ada penerangan, dan mereka kadang-kadang lebih selesa bila mereka berada di PEDI ataupun ada anggota-anggota DOSEM yang membantulah. Dan ini memang kita nampak perlu kita santuni. Penganjuran pertama padu awal berlangsung semalam di UTC Keramat Ibu Negara. Sesi kedua dijadual diadakan Isnin ini.
Sementara itu, inisiatif Padu Awa disifatkan langkah tepat untuk tingkatkan kefahaman dan kesedaran rakyat mengenai kepentingan mendaftar dengan padu. Paling utama, membabitkan urusan pemberian bantuan dan subsidi. We have to help Malaysia, no? Because as Malaysian, we have to be serious about making our country stable with accurate statistics in order for the government to help the rakyat. You see, if we don't want to help, then we cannot say the kerajaan tak jaga kita. Alah saya sendiri yang nak galakkanlah apa-apa bantuan saya nak masuk lah. Kalau boleh, kalau ada rezeki saya ada lah. Macam tu je. Cuba try cari peluang. Saya datang sini buat IC, dia nampak ada ini servis bagus lah. Sebab saya pun datang macam mana nak register. Sini ada orang tolong, okey lah. Sistem pengurusan identiti IDME dipantau setiap jam bagi memastikan ia berada dalam keadaan baik. Menteri Pendidikan Fardina Sidip berkata, sistem berkenaan sedang ditambah baik dari semasa ke semasa untuk memudahkan guru melakukan proses pentaksiran murid. Memang proses menambah baik IDME ini kita laksanakan dari semasa ke semasa dan kita pantau dengan ketat kerana kita tahu proses ini maknanya dalam konteks guru-guru yang menggunakan ataupun klien kita yang utama menggunakan sepenuhnya untuk maknanya untuk tujuan berkaitan dengan pentaksiran anak-anak kita. Jadi memang kita pantau setiap jam Datuk untuk memastikan ia berada dalam keadaan baik. Jadi pantauan itu cukup ketat dan tambah baik kita buat dari semasa ke semasa. Beliau menjelaskannya dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Amanat Tahun Baru 2024 KPM di Putrajaya. Semalam, Kesatuan Perkhidmatan Pengurusan Kebangsaan NUTP menggesa KPM melihat semula penggunaan IDME dengan melaksanakan ujian sebelum mengeluarkan arahan kepada guru. 3,254 unit jam dinding digital yang mengandungi audio 30 juzuk Al-Quran dengan fungsi azan yang dijual tanpa kelulusan dirampas Kementerian Dalam Negeri KDN. Ia menerusi 4 serbuan sekitar Lembah Kelang hujung bulan lalu. Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN, Nik Yusaimi Yusof berkata kesemua barangan itu dipercayai diimport dari China dan dijual melalui platform media sosial, e-dagang dan kedai fizikal. Nilai rampasan dianggar bernilai 1.1 juta ringgit. Mana-mana penerbitan Al-Quran dalam apa jua bentuk yang mengandungi satu juzuk ke atas perlulah mendapat perakuan KDN, yang mana proses semakan pakar akan dibuat terlebih dahulu sebelum perakuan dikeluarkan, yang akan membolehkan serbuan turut menahan 4 lelaki yang merupakan pemilik premis berumur lingkungan 30 hingga 40-an bagi membantu siasatan. Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM bakal diselaras semula susulan pertambahan aset pasukan. Ia dilaksana bagi memperkukuh kawalan keselamatan di kawasan sempadan negara. Menurut Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Maritim APMM, Laksamana Pertama Maritim Ahmad Faridi Firdaus, penambahbaikan strategi turut dilaksana menerusi pengukuhan kerjasama dengan negara jiran. Operasi-operasi yang baru nanti mungkin akan kita selaraskan atau kita lihat semula operasi ini dengan adanya aset-aset baru dan juga dengan menilai semula ancaman-ancaman yang di laut itulah, supaya kita dapat membuat operasi yang itu dengan lebih baik dan berkesan lagi. Ini termasuklah dengan kerjasama rakan-rakan sahabat dan juga dengan negara-negara serantau. Antara aset baru yang diterima ialah OPV-1 yang memulakan pengoperasian pertamanya di kawasan perairan Sarawak semalam. Turut diterima APMM 4 helikopter. Taktik sendiket dadah menjadikan jus minuman sebagai alat terbaru edar dadah tumpas selepas polis berjaya menahan 6 individu termasuk seorang wanita. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamarudin Mat Din berkata kegiatan itu terbongkar menerusi 5 serbuan di sekitar Lembah Kelang termasuk di 2 kondominium mewah yang dipercayai menjadi tempat memproses dan menyimpan dadah.
Kegiatan tersebut dikesan mula giat aktif sejak pertengahan tahun lalu. Modus operandinya adalah mencampurkan lebih 5 jenis dadah dalam jus air sebelum dijual dengan harga RM180 sehingga RM300 sebotol. Sindiket itu menyasarkan pusat hiburan sekitar Lembah Kelang dan pelanggan yang melakukan aktiviti parti persendirian. Dalam operasi ini, jabatan ini telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah yang dianggarkan bernilai ringgit Malaysia RM448,850 yang terdiri daripada 54,550 ml jus yang kita syaki dadah, 1.68 kg sebut MDMA, 144 gram ketamin, 16 gram ganja, 5 kg sebut ekstasi, 550 biji pil Aramin 5 dan 2,900 pil ekstasi. Kesemua suspek direman selama 7 hari bermula 17 hingga 23 Januari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.